Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Hanis Raya binti Cik Hussein dari unit BM1. Pada tugasan kali ini, saya akan membincang peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pengenalan. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang tidak hanya digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai alat penyampaian ilmu, budaya dan identiti bangsa. Beberapa tokoh telah memberikan sumbangan besar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Mereka memainkan peranan penting dalam memperkenalkan, mempromosikan dan memperkasakan penggunaan bahasa ini dalam pelbagai bidang, terutama dalam bidang kesusasteraan dan pendidikan dan budaya. Dua tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu yang menjadi pilihan saya ialah yang pertama, Zainal Abidin bin Ahmad yang dikenali sebagai Zabba, dan yang kedua, Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah Haji Omar yang dikenali sebagai Asmah Haji Omar. Latar belakang Zabba. Zabba atau nama sebenarnya Tan Sri Dr. Zainal Abidin bin Ahmad merupakan seorang tokoh besar dalam bidang bahasa, kesusasteraan dan pendidikan di Malaysia. Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 di kampung Bukit Kedas, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Zabba mula bersekolah ketika berusia 12 tahun di Sekolah Melayu Batu Kikir. Tidak lama selepas itu, Zabba bertukar ke Sekolah Melayu Linggi untuk pengajian Arab dan Islam. Pada 1915, Zabba berjaya tamat iaitu Senior Cambridge, menjadi pemuda Melayu pertama dari Negeri Sembilan yang menamatkan tingkatan 1 ke Senior Cambridge dalam tempoh 6 tahun. Sumbangannya yang pertama, karya utamanya ialah Pelita Bahasa Melayu dan Ilmu Mengarang Melayu. Yang kedua, menerima gelaran pendeta pada tahun 1956 dan ijazah Doktor Kehormat pada 1959 sehingga 1973. Beliau meninggal dunia pada 23 Oktober 1973 di Kuala Lumpur. Seterusnya, latar belakang Asmah Haji Omar. Nama, Prof. Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah Haji Omar. Tarikh lahir 5 Mac 1940. Tempat lahirnya ialah di Jitra Kedah Darul Aman. Pendidikan awalnya iaitu menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Kampung Seri Pantai Negeri Sembilan dan menyambung pelajarannya di Sekolah Menengah Perempuan di Seremban. Pendidikan tinggi yang pertama melanjutkan pengajian ke Universiti Malaysia iaitu UM di Kuala Lumpur. Yang kedua, mendapat ijazah sarjana muda dalam sastra bahasa Melayu daripada Universiti Malaya. Ketiga, melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dalam bidang linguistik dan bahasa Melayu. Karya-karya utamanya ialah Pengenalan Linguistik Melayu, iaitu buku ini membincangkan linguistik bahasa Melayu secara komprehensif. Yang kedua, Tata Bahasa Moden Bahasa Melayu, iaitu salah satu karya penting dalam memperkenalkan kaedah linguistik moden untuk memahami bahasa Melayu. Seterusnya, peranan Zabba dalam memartabatkan bahasa Melayu. Peranannya yang pertama ialah menggagas ejaan Rumi. Zabba adalah salah seorang tokoh yang terlibat secara langsung dalam penyusunan ejaan Rumi bagi bahasa Melayu. Pada masa itu, ejaan yang digunakan dalam bahasa Melayu banyak bergantung kepada ejaan Jawi, iaitu huruf Arab, yang pada dasarnya agak sukar untuk dipelajari oleh masyarakat umum. Zabba memperkenalkan ejaan Rumi yang lebih mudah digunakan, terutamanya bagi masyarakat Melayu yang terdedah kepada pendidikan dalam bahasa Latin atau Inggeris. Pada 1949, Zabba terlibat dalam penyusunan sistem ejaan Rumi yang lebih tersusun dan boleh diterima oleh masyarakat Malaysia pada waktu itu. Sistem ini akhirnya diterima sebagai sistem ejaan rasmi di Malaysia dan Indonesia.
Pengenalan sistem ejaan Rumi yang lebih seragam ini memudahkan pendidikan dan penggunaan bahasa Melayu, sekaligus memberi impak positif kepada penyebaran ilmu dalam bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia. Peranan yang kedua ialah membangunkan tata bahasa Melayu. Zaba merupakan seorang ahli tata bahasa yang sangat mendalam ilmu pengetahuannya tentang bahasa Melayu. Beliau menulis banyak buku tentang tata bahasa yang menjadi rujukan utama dalam dunia pendidikan. Salah satu karya terbesarnya ialah Tata Bahasa Melayu yang merakumi peraturan-peraturan dan kaedah yang jelas mengenai tata bahasa Melayu. Karya Zaba dalam bidang tata bahasa ini memberi penekanan kepada kekukuhan struktur bahasa Melayu yang penting untuk memastikan penggunaan bahasa yang betul dalam penulisan dan percakapan. Beliau juga berusaha memperjelaskan peraturan bahasa termasuk dalam aspek penggunaan kata ganti nama, imbuhan dan susunan ayat. Dengan membangunkan tata bahasa yang lebih jelas dan konsisten, Zaba berjaya meletakkan asas yang kukuh untuk pengajaran bahasa Melayu yang lebih berstruktur dan teratur, baik dalam sistem pendidikan formal maupun dalam kehidupan seharian. Seterusnya, peranan Asmah Haji Omar dalam memertabatkan bahasa Melayu. Yang pertama ialah memperkenalkan pendekatan linguistik yang moden. Asmah Haji Omar telah memperkenalkan banyak teori linguistik moden dalam kajian bahasa Melayu. Sebagai contoh, beliau membawa pendekatan linguistik strukturalis dan transformasional ke dalam kajian bahasa Melayu, yang pada waktu itu banyak dipengaruhi oleh linguistik tradisional dan preskriptif. Dengan ini, beliau telah berjaya menyemai pemikiran yang lebih moden dan saintifik tentang bahasa Melayu. Dengan pendekatan ini, Asmah membuka ruang bagi pengkajian bahasa Melayu yang lebih berfokus pada kajian dan teori linguistik yang dapat diaplikasikan dalam kajian struktur dan dinamika bahasa. Penyelidikan beliau dalam sintaksis dan morfologi bahasa Melayu memberi gambaran yang lebih jelas mengenai peraturan dan fungsi tata bahasa dalam bahasa Melayu, yang seterusnya memperkaya pemahaman teori linguistik dalam konteks bahasa Melayu. Peranannya yang kedua ialah menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalam media dan dunia profesional. Asmah Haji Omar juga terlibat dalam usaha untuk memertabatkan bahasa Melayu di luar lingkungan akademik, terutama dalam penggunaan bahasa Melayu dalam media sosial dan dunia profesional. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu perlu diperkasakan dalam media cetak dan elektronik serta dalam pelbagai sektor profesional untuk membolehkan bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa ilmu dan komunikasi global. Sebagai contoh, beliau berusaha untuk memperkenalkan penstandardan istilah bahasa Melayu dalam bidang-bidang baharu seperti sains dan teknologi melalui penulisan artikel, penyelidikan dan penyertaan dalam pembincangan akademik mengenai pengembangan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Hal ini membuktikan bahawa bahasa Melayu boleh dipakai dengan berkesan dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam bidang teknikal dan ilmiah. Kemudian, pemikiran Zaba dalam memertabatkan bahasa Melayu. Pemikirannya yang pertama ialah bahasa Melayu sebagai identiti kebangsaan. Zaba berpendapat bahawa bahasa Melayu adalah asas kepada identiti bangsa Melayu. Dalam pandangannya, bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga melambang jati diri dan kekuatan budaya sesebuah bangsa. Oleh itu, beliau memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai alat untuk memperkukuhkan kesatuan bangsa dan perpaduan negara. Zaba menyedari bahawa keutuhan bahasa Melayu adalah penting dalam menghadapi pengaruh luar, terutama sekali pengaruh bahasa Inggeris yang semakin kuat di negara ini.
Untuk itu, beliau menyarankan agar bangsa Melayu harus mempertahankan dan mengembangkan bahasa mereka supaya ia tidak tergelincir daripada identiti asalnya. Pemikirannya yang kedua ialah penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran dan kehidupan seharian. Zabba juga memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran negara dan dalam urusan rasmi. Menurutnya, agar bahasa Melayu benar-benar diterima dan dimartabatkan, ia harus digunakan secara sistematik dan teratur dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam kerajaan, perundangan, perdagangan dan media. Zabba percaya bahawa bahasa yang digunakan dalam urusan rasmi akan menunjukkan status dan martabat bahasa itu di mana rakyat dan dunia luar. Oleh itu, beliau sangat mementingkan penggunaan bahasa yang betul dalam surat menyurat rasmi, laporan serta dalam pembentukan dasar negara. Ini adalah sebahagian daripada usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam negara Malaysia yang merdeka. Pemikiran Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama ialah bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Salah satu sumbangan terbesar Asmah Haji Omar adalah pemikiran beliau mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu boleh digunakan untuk menyampaikan ilmu dalam pelbagai bidang termasuk dalam sains, teknologi, matematik dan kejuruteraan asalkan terdapat usaha yang bersungguh-sungguh dalam membangunkan istilah dan penyusunan tata bahasa yang sistematik. Dalam pandangan beliau, bahasa Melayu seharusnya bukan hanya dianggap sebagai bahasa sehari-hari atau bahasa kebudayaan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar yang boleh menyampaikan ilmu-ilmu moden. Dalam usaha ini, beliau menyarankan agar penyusunan istilah dalam pelbagai bidang dilakukan secara lebih terancang dan berkesan. Asmah menekankan bahawa penggunaan istilah teknikal dan saintifik dalam bahasa Melayu perlu diterima dan diterapkan dalam pendidikan tinggi serta dalam penulisan ilmiah. Dengan ini, bahasa Melayu dapat dipandang setaraf dengan bahasa-bahasa dunia lain yang digunakan dalam pendidikan dan penyelidikan saintifik. Pemikiran Asmah Haji Omar yang kedua ialah peranan bahasa Melayu dalam memperkasakan perpaduan bangsa. Asmah Haji Omar juga melihat bahasa Melayu sebagai alat perpaduan bangsa. Dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai budaya dan etnik, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa penghubung yang dapat menyatukan rakyat pelbagai kaum. Dalam konteks ini, beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu diterima dan diperkukuhkan di kalangan semua lapisan masyarakat sebagai bahasa perpaduan. Asmah Haji Omar menekankan bahawa pendidikan bahasa Melayu harus diberikan perhatian serius kerana penguasaan bahasa Melayu yang baik di kalangan pelbagai kaum akan membantu memperkukuhkan semangat kebangsaan dan perpaduan nasional. Dalam usaha beliau memartabatkan bahasa Melayu, Asmah berpendapat bahawa bahasa ini harus lebih diperkenalkan di pelbagai peringkat masyarakat. Bukan sahaja sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai simbol identiti negara. Seterusnya, banding bezakan peranan tokoh antara Zabba dan Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dari segi persamaan, yang pertama, memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Zabba menekankan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan sebagai bahasa ilmu dalam sistem pendidikan dan pentadbiran. Asmah Haji Omar menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang perlu berkembang dalam bidang sains, teknologi dan akademik. Kedua, pentingnya pendidikan bahasa Melayu. Zabba berusaha memartabatkan bahasa Melayu dalam pendidikan dengan penekanan terhadap pengajaran bahasa Melayu yang sistematik dan betul. Dan Asmah Haji Omar menyokong penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan tinggi dan pengajaran di universiti serta memperkenalkan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang ilmu. Ketiga, pengembangan dan pemantapan tata bahasa Melayu. Zabba menekankan penggunaan tata bahasa yang betul dalam penulisan dan komunikasi serta memperkenalkan tata bahasa yang lebih sistematik.
dan Asma Haji Omar pula membangunkan tata bahasa moden yang lebih terperinci melalui karya linguistik beliau serta memperkenalkan kaedah linguistik yang lebih berserutu. Seterusnya, perbezaan antara peranan tokoh Za'ba dan Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, pendekatan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Za'ba menggunakan pendekatan tradisional dalam memartabatkan bahasa Melayu melalui penulisan buku, kamus dan pendidikan formal di sekolah-sekolah. Za'ba menekankan penggunaan bahasa Melayu yang betul dari segi tata bahasa dan morfologi yang sesuai dengan konteks semasa. Manakala Asma Haji Omar berpendapat bahawa Asma Haji Omar menggunakan pendekatan linguistik moden dengan fokus kepada kajian saintifik, struktur bahasa, morfologi, sintaksis dan perubahan bahasa dalam dunia sains dan teknologi. Beliau lebih terlibat dalam pendidikan akademik dan pembangunan istilah yang relevan dengan zaman moden. Yang kedua, sumbangan dalam pendidikan. Za'ba menekankan pentingnya pendidikan bahasa Melayu di peringkat sekolah dan pendidikan asas. Za'ba memperkenalkan sistem pengajaran bahasa Melayu yang lebih sistematik di sekolah-sekolah dengan memberi penekanan kepada kesederhanaan dan kemudahan penggunaan bahasa. Manakala Asma Haji Omar lebih memberi tumpuan kepada pendidikan tinggi sahaja, khususnya dalam bidang linguistik di universiti-universiti. Asma Haji Omar juga terlibat dalam penyusunan kurikulum dan pengajaran bahasa Melayu di peringkat universiti serta memberi penekanan kepada kajian bahasa Melayu secara akademik. Banding beza pemikiran tokoh antara Za'ba dan Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dari segi persamaan, yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kedua-dua percaya bahawa bahasa Melayu perlu dimartabatkan sebagai bahasa ilmu yang setanding dengan bahasa-bahasa utama dunia, terutama dalam bidang akademik dan teknologi. Yang kedua, penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan. Za'ba dan Asma Haji Omar menekankan kepentingan bahasa Melayu dalam pendidikan, sama ada dalam pendidikan asas iaitu dalam konteks Za'ba atau pendidikan tinggi dalam konteks Asma Haji Omar untuk memastikan bahasa ini berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai identiti kebangsaan. Za'ba dan Asma Haji Omar menganggap bahawa bahasa Melayu sebagai simbol identiti kebangsaan yang perlu dipertahankan untuk memperkuatkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Seterusnya, dari aspek perbezaan. Yang pertama, peranan bahasa Melayu dalam kemajuan ilmu. Za'ba memandang bahasa Melayu sebagai alat untuk penyatuan bangsa dan pengukuhan identiti kebangsaan selepas kemerdekaan. Pemikirannya lebih berfokus kepada penggunaan bahasa dalam pendidikan dan perundangan negara. Manakala Asma Haji Omar pula melihat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang perlu diperkembangkan untuk berfungsi dalam sains, teknologi dan penyelidikan akademik. Beliau menekankan pentingnya pembangunan istilah dan penyesuaian bahasa dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, fokus utama dalam memartabatkan bahasa Melayu. Za'ba memfokuskan kepada kreativiti dan ekspresi artistik dalam kesusasteraan sebagai cara untuk memperkaya bahasa Melayu. Manakala Asma Haji Omar pula menekankan pemerkasaan struktur bahasa dan pentingnya penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam pendidikan, media dan pentadbiran. Kesimpulannya, tokoh-tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu seperti Za'ba dan Asma Haji Omar telah memberikan sumbangan besar dalam memperkukuhkan kedudukan bahasa ini sebagai dalam aspek seperti kesusasteraan, pendidikan dan budaya. Mereka tidak hanya mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan ilmu, sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan. Usaha mereka dalam memartabatkan bahasa Melayu telah menyebabkan bahasa Melayu terus dihargai dan dipertahankan sebagai bahasa yang kaya dengan warisan. Sekian, terima kasih.